أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للصالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم أوامرك ونواهيك ولهم الملائكة المقرب وافتح علينا ورحمتك وعلى رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى معنا دارنا dan tiada harus sembahyang fardu di atas kenderaan. Tiada harus sembahyang fardu di atas kenderaan. Melainkan adalah kenderaannya berhenti atau berjalan. Dan ada orang yang menuntun akan dia. Lagi dapat ia menghadapkan menghadapkan nun bukannya, dan lagi dapat ia menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyang, dan lagi dapat menyempurnakan sekalian rukun sembahyang. Dan jikalau tiada diperoleh yang demikian itu, tiada sah sembahyangnya. Dan tiada harus sembahyang fardu di atas kenderaan. Tidak sah sembahyang. Tiada harus maknanya tidak sah sembahyang fardu di atas kenderaan. Melainkan adalah kenderaan itu adalah kenderaannya berhenti. Atau melainkan kenderaan itu berhenti. Jadi kalau tilik kepada asalnya tidak sah sembahyang di atas kenderaan. Atau berjalan. Atau ada berjalan. Melainkan adalah kenderaannya berhenti. Atau ada berjalan. Ada tu tak nak. Atau berjalan, lepas tu nak tambah. Tetapi, tambah tetapi.
atau berjalan tetapi ada orang yang menuntun akan dia, atau berjalan tetapi ada orang yang menuntun akan dia. Naknya gitu ya. Atau berjalan tetapi ada orang yang menuntun akan dia. Lagi dapat ia menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyang, dan lagi dapat menyempurnakan sekalian rukun sembahyang. Katanya, dan tiada harus sembahyang di atas kenderaan. Tiada harus sembahyang fardu di atas kenderaan. Tetapi bukan tak boleh, semata-mata tak boleh. Kenderaan tu kita kena tengok pula. Kalau kenderaan tu jenis kenderaan yang sekarang seperti kereta, ataunya, tapi kalau kenderaan tu ialah mutu, itu memang tak boleh nak solat fardu. Kalau kereta itu tengok. Kalau kenderaan binatang, kita tengok boleh cukup, boleh sepenuh ke tidak. Dia katanya masalah binatang dulu, dan tiada sah sembahyang fardu di atas kenderaan, melainkan adalah kenderaan itu, kenderaannya berhenti, tidak berjalan. Berhenti maknanya tidak berjalan. Atau berjalan tetapi ada orang yang menuntun. Artinya kenderaan tu masih berjalan, terus berjalan, tak berhenti, tetapi berjalanan binatang sana itu, kenderaan itu, dengan sebab ada orang yang menuntunkan dia. Ada dengan sebab jadi berjalan binatang kenderaan tu sebab ada orang yang menuntunkan dia. Lagi dapat lagi dapat ia menghadapkan kiblat. Syarat lagi pulanya, ni syarat bagi nak sah. Lagi dapat menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyang. Maknanya mulai daripada takbiratul ihram sampai beri salam tu dia dapat menghadapkan kiblat. Dan lagi dapat sempurnakan sekalian rukun sembahyang. Dan lagi dapat sempurna, dapat mengerjakan rukun sembahyang dengan secara sempurna. Dan lagi dapat menyempurnakan sekalian rukun sembahyang, maknanya dapat membuatkan akan rukun-rukun sembahyang dengan secara sempurna. Boleh berdiri betul, boleh rokok dengan secara sempurna seperti kita rokok sembahyang kat rumah. Boleh kita sujud dengan secara sujud yang sempurna, ialah menghantarkan anggota yang 7. Boleh kita duduk, begitu. Itu maknanya lagi dapat sempurnakan sekalian rukun sembahyang. Boleh kita buat rukun-rukun sembahyang tu dengan secara sempurna. Boleh kita rokok seperti rokok biasa. Boleh kita sujud dengan secara menghantarkan anggota-anggota yang 7. Maka sekiranya kalau dapatnya begitu, maka sahlah sembahyang kita. Sembahyang fardu di atas kenderaan. Jadi masalahnya kalau kenderaan tu berhenti.
Kita ambil kalau kenderaan tu berhenti. Tak kiralah binatang, kenderaan tu binatang ke ataunya kenderaan yang sekarang, yang ada sekarang, kenderaan yang bukan binatang. Nah, kenderaan tu berhenti walaupun kenderaan tu bukan binatang sekalipun. Seperti kenderaan yang sekarang, artinya dia duduk di atas katil yang diusun, kenderaan tu berhenti. Kenderaan tu berhenti, sama ada kenderaan tu kenderaan yang sekarang ataunya kenderaan yang kenderaan binatang. Lepas tu kenderaan tu berhenti. Lagi pulanya kita dapat menghadapkan kiblat. Mulai daripada takbiratul ihram sampai beri salam. Lagi pulanya kita boleh berdiri, boleh berdiri, boleh rokok, boleh sujud, duduk dengan secara sempurna seperti kita sembahyang kat rumah. Maka sekiranya kalau begitu sahlah sembahyang dia. Kalau sembahyang di atas kereta, kalau kereta pick up masalah berhenti, kita dapat sembahyang kat belakang tu dapat berdiri, rokok, sujud dengan secara sempurna, dapat menghadap kiblat, maka itu macam kita sembahyang kat rumah lah. Itu sah. Kalau atas bas ke masalah, dapat kita bas tu berhenti, atas kapal ke masalah, kapal tu berhenti, tidak berjalan, artinya perahu, sekiranya kalau berhenti semuanya boleh. Tapi syaratnya dapat kita menghadap kiblat pada sekalian sembahyang, lagi pulanya dapat mengerjakan rukun-rukun sembahyang dengan secara sempurna, maka bolehlah. Maka sah. Itu kalau berhenti. Habis itu pulanya sekiranya kalau kenderaan itu berjalan. Kenderaan tu berjalan. Tidak berhenti. Lepas tu kenderaan tu ialah binatang. Kenderaan tu binatang. Gajah kemasalan, unta kemasalan, ataunya kuda kemasalan. Maka syarat nak bagi sah tu, berjalanan binatang tu bukan dengan sebab kita sembahyang, dengan sebab kita orang yang sembahyang. Bahkan berjalan dia tu dengan sebab ada orang yang menuntunkan akan binatang itu. Menutun tu ada orang tarik lah. Orang yang pegang tali, lepas tu dia berjalan, binatang ikut di belakang. Lagi pulanya, dia dapat menghadapkan kiblat pada semua sembahyang mulai daripada awal sampai akhir. Mulai daripada takbiratul ihram atau mulai daripada takbiratul ihram sehingga beri salam. Dan dapat mengerjakan sembahyang dengan secara sempurna rukun-rukunnya. Maka itu sah. Dengan maknanya kalau binatang tu berjalan tetapi bukan dengan sebab ada orang yang menuntun, maka tidak sah. Nah, sekiranya tengok dulu. Dia katanya dan jikalau tiada diperoleh demikian itu tiada sah sembahyangnya. Kalau tidaknya tidak sah sembahyang. Dengan maknanya masalah katanya berjalan atau berhenti, tetapi berjalan sama, berhenti sama, tetapi kita tak boleh nak muspenuhkan perbuatan rukun-rukun sembahyang dengan secara sempurna dan tak boleh, artinya tak boleh nak menghadap kiblat pada masa solat itu, maka tidak sah. Maka tidak sah. Walaupun berhenti, walaupun berjalan, ada yang menuntunkan dia sekalipun, tetapi kita tak boleh nak menghadap kiblat, artinya tak boleh nak mensepenuhkan, mengerjakan rukun sembahyang dengan secara sempurna, maka itu tidak sah. Lepas tu pulanya,
kalau kita dapat mespenuhkan segala rukun-rukun sembahyang di atas kenderaan. Habis itu pulanya ada orang yang menuntunkan dia. Kalau kereta masih berjalan, terus berjalan, bas ke masalah, kita bukan drive. Kita penumpang. Maka sekiranya kalau kita semayang di atas kereta api ke masalah, di atas kereta biasa ke, tetapi dapat kita berdiri, dapat kita menghadap kiblat, dapat kita rokok dan sujud dengan secara sempurna, maka sahlah. Maka kita tengoklah begitu. Tetapi kalau berjalan tu dengan tidak ada orang yang menuntun, tengok dia katanya kerana berjalanan binatang itu jikalau tiada orang yang menuntunkan dia. Kerana perjalanan binatang. Binatang, walaupun kita boleh berdiri, walaupun boleh kita menghadap kiblat, walaupun boleh sujud rokok dengan sempurna, tetapi dia berjalan tu bukan dengan sebab ada orang yang menuntunkan dia. Dibangsakan kepadanya. Kerana perjalanan binatang itu, jikalau tiada orang yang menuntunkan dia, dibangsakan kepadanya. Ini dibangsakan perjalanan binatang kepadanya kepada orang sembahyang. Jadi maknanya berjalan binatang. Contohnya, kalau kita binatang kuda kemasalan, unta kemasalan, ataunya gajah, kita duduk di atas belakang dia, lepas tu dia berjalan. Pada maknanya berjalanan kaki dia bergerak berjalan tu pada maknanya kita bergerak. Pada maknanya begitu. Kita duduk, tengok dia katanya dengan dalil sah tawaf atasnya atas kenderaan. Jadi masalah tawaf, nak cerita katanya kalau tidak ada yang menuntun, hanya dengan sebab kita duduk di atas belakang binatang dan binatang itu berjalan, maka berjalanan binatang itu dibangsa kepada kita. Pada maknanya kita berjalan. Pada maknanya kita berjalan. Dengan dalilnya sah tawaf di atasnya, di atas binatang. Jadi maknanya kalau kita duduk di atas, naik di atas belakang kuda, maka kita tawaf, berkuda. Kita tawaf di atas belakang kuda. Yang berjalan tu kuda berjalan. Kita tidak berjalan. Tetapi kita ni maklum, kalau nak tawaf kena berjalan kan. Kalau kita tidak ada di atas kenderaan, kalau kita nak tawaf, maknanya kita sendiri kena berjalan. Maka sekiranya kalau kita duduk di atas binatang, naik unta, naik kuda masalah, kita tawaf sah ke tidak? Jawabnya sah. Kalau orang tanya macam mana sah? Sebab kita tak berjalan, nak tawaf ni kita kena berjalan, berpusing di keliling Kaabah. Jawab katanya berjalanan berkuda, kuda itu berjalan, berjangkah kaki kuda tu pada maknanya kita sendiri. Pada makna kita berjangkah. Sebab kalau tak naik, dia tak berjalan, dia tak berpusing Kaabah kalau kita tak naik. Jadi sekiranya kalau tidak ada orang yang menuntun, maknanya berjalan oleh kuda. Kuda itu berjalan, berjangkah kaki itu, langkah pergi itu maknanya kita sendiri. Jadi maknanya kuda tu jalan pada makna kita berjalan. Kuda tu berjalan pada maknanya kita berjalan sebab dibangsakan perbuatan itu kepada kita.
Sebab itulah kalau tidak ada orang yang menutun, walaupun kita boleh berdiri, boleh menghadap kiblat, boleh rokok, boleh sujud dengan secara sempurna sekalipun, tetapi dengan sebab tidak ada orang yang menutun, maka perjalanan kuda itu, binatang itu diwasakan kepada kita. Dia berjalan pada maknanya kita berjalan. Maka soalnya, bolehkah sembahyang dalam masa berjalan? Jangka 3 kali masuk dalam perbuatan yang banyak. Membatalkan sembahyang kan. Mana dalil katanya kalau kita tidak ada orang yang menuntun, maknanya perbuatan binatang itu dibahasa pada kita, tengok kita tawaf di atas belakang binatang tu boleh. Sebab berjalan binatang tu pada maknanya kita lah berjalan. Tetapi kalau ada orang yang menuntun, maknanya bukan kita, bukan, jadi maknanya kalau ada orang tarik, ada orang menuntunkan binatang itu, ada seorang tu berjalan kat bawah, dia pegang tali, dia tarik binatang tu berjalan. Kita duduk di atas belakang, duduk saja-saja. Maknanya berjalan binatang itu tidak dibangsa kepada kita. Sebab kita bukan drive, soalnya. Sebab berjalanan kuda itu sebab orang tarik. Jadi maknanya tak bangsa kepada kita. Sebab itulah dia katanya kalau ada orang yang menuntunkan binatang, kita dapat sembahyang berdiri kiblat dengan secara sumuk, maka sah. Tapi macam mana nak, tu susah nak dapatlah kalau binatang tu. Adapun kalau kita tawaf, kalau tawaf yang sekarang tu, apa dia, ada orang tolak di belakang tu, maka itu tak mengapa. Kalau tawaf, kalau tengok, maka tengok dia katanya, sini dulu, kita habis sini dulu. Kerana perjalanan binatang itu jikalau tiada orang yang menuntunkan dia, dibangsakan kepadanya, kepada orang sembahyang dengan dalil sah tawafnya atasnya. Maka jikalau tiada tetap pada dirinya, malaikat ia tak habis itu. Kerana perjalanan binatang itu, jikalau tiada orang yang menuntunkan dia, dibangsakan perjalanan itu kepadanya, kepada orang sembahyang. Dalil katanya boleh kita sah kita tawaf di atas kenderaan. Jadi maknanya kalau ada orang menuntun, maknanya berjalan binatang dibangsa kepada orang menuntun, maka tak bangsa pada kita. Maka macam itulah kalau kita semayang di atas bas, masalan atas kereta api ke masalan, tempat yang luas tu, masa kereta api berjalan, masa bas tu berjalan, kalau kereta biasa ni tak boleh, van tak boleh nak berdiri. Melainkan van tu boleh, kita buang kursi kat belakang tu boleh berdiri, boleh menghadap kiblat, boleh rokok, boleh sujud dengan secara sempurna. Lagi pula jalan dia tu straight, boleh kita berdiri menghadap kiblat dengan secara sepenuh, maka bolehlah. Atas bas, di atas bas pun kalau boleh kita berdiri, kalau boleh kita, bas tu masalah, bas tu kalau bas tu biasanya lorong dia kat tengah tu, sama juga di atas flight kapal terbang, maka kat lorong dia tu boleh kita berdiri dan rokok dan sujud dengan secara sempurna, maka memanglah sah sembahyang. Ini masalah kita cakap bukan waktu darurah. Bukan waktu biasanya. Maknanya kalau sembahyang di atas bas, tempat lorong dia tu, walaupun bas tu masih berjalan atau kereta api masih berjalan, tetapi kita dapat menghadap kiblat dan dapat mempenuhkan segala rukun-rukun sembahyang dengan secara sempurna,
Berdiri boleh berdiri biasa, dan apa dia? Rokok boleh rokok macam biasa, sujud pun boleh letakkan anggota yang 7, duduk pun boleh duduk dengan secara boleh duduk dah. Maka sah sembahyang. Sebab tu sembahyang di atas bas dan kereta api kalau dapat menghadap kiblat dan dapat mempenuhkan segala perbuatan, maka itu sah. Ini masalahnya sedang berjalan. Sebab bergerak berjalan kereta api, berjalan oleh bas tu bukan kita yang menjalankan. Sebab kita penumpang. Begitu. Ah, Tetapi kalau tak dapat nak menghadapkan kiblat, artinya tak dapat nak berdiri, tak dapat nak menghadap kiblat. Contohnya perjalanan bas tu, jadi lorong dia kat tengah tu tidak berbetulan dengan kiblat, maka tidak sah. Maka tidak sahlah dengan secara asal tu tidak sah. Begitu. Di atas flight pun sama, dengan bas dengan kereta api, kalau tak boleh nak menghadap kiblat, tak boleh nak mempenuhkan rukun, maka tidak sah. Tidak sah sembahyang itu. Begitu juga di atas perahu masih berjalan, tetapi kita tak boleh nak menghadap kiblat. Kalau atas perahu masalah, tak boleh nak perahu ke kapal laut ke, tak boleh kita nak menghadap kiblat dan tak boleh nak mempenuhkan rukun-rukun sembahyang, maka tidak sah. Maka tidak sah. Asalnya begitu. Tengok. Maka kembali di sini, dia katanya kerana perjalanan binatang itu jikalau tiada orang yang menuntunkan dia dibangsakan kepada orang sembahyang dengan dalil sah tawaf, maka tiada tetap pada dirinya. Diri binatang tu tak tetap. Sebab kalau kita tidak ada orang yang menuntunkan binatang, pada maknanya berjalan binatang tu dibangsa pada kita. Macam mana kita nak semayang sambilan berjalan? Bukan sunat musafir. Semayang fardu, macam mana kita nak semayang dalam keadaan berjalan? Sebab apabila tak ada orang yang menuntun, maknanya kuda itu, unta itu berjalan sebab kita. Maka jadi maknanya kita tak berhenti. Maka tak berhenti nak sembahyang tak boleh. Tetapi kalau kita sembahyang di atas kapal, di atas perahu, di atas bas, di atas kereta api, walaupun ketika tu berjalan, maka tak dibangsa kepada kita. Kita semayang di atas kapal. Kapal tu berjalan. Di atas perahu tu berjalan. Di atas bas tu berjalan. Di atas kereta api tu berjalan. Maka perjalanan kereta api tu bukan perjalanan dia tak dibangsa pada kita. Jadi maknanya kita semayang di atas bas, di atas kereta api, di atas perahu, di atas kapal tubang. Masa dia pergi tu macam kita semayang di rumah. Semayang di atas rumah. Rumah tu tetap kan. Kita semayang di rumah, di masjid. Tetap. Kira kata tetap. Sebab berjalannya dia tak sangkut dengan kita. Jadi kalau perahu tu, hanyut perahu tu, tak bangsa kepada kita. Jadi semayang di atas perahu macam kita semayang di atas rumah. Walaupun rumah tak berjalan, tak hanyut, tak berlayar, tapi perahu tu berlayar, pergi. Sebab dia tak bangsa kepada kita.
Begitu. Sebab tu dia sah. Tetapi kalau kita katanya semayang di atas bas, di atas kereta api, di atas kapal terbang, di atas kapal laut, sekiranya tetap tu jawabnya tetaplah. Sebab kalau kira katanya tetap ke tetap, tetapi tak boleh nak menghadap kiblat. Tetapi tak boleh nak mespenuhkan segala rukun. Maka tidak sah macam kita semayang kat rumah lah. Kalau kita semayang kat rumah tetapi tak menghadap kiblat, tetapi tidak mespenuhkan rukun-rukun, rokok tak boleh nak rokok jadi rokok betul-betul rokok. Sujud tak boleh nak letak anggota yang tujuh walaupun semayang kat rumah sekalipun tidak sah. Sama juga di atas perahu, di atas kapal laut, di atas bas, di atas kereta api. Berjalan tak berjalan tu tak kira sebab kalau dia berjalan pun tak bangsa pada kita. Begitu. Adapun kalau kita sembahyang, sebab tu kalau kita sembahyang di atas katil, kalau kita sembahyang di atas katil, yang kaki katil itu tidak sama. Kita turun ke depan, dia berat ke depan. Kita bangun, dia berat ke belakang. Kita kata kaki dia tu tak sama. Jadi begitu. Jadi begitu. Maka sekiranya kalau kita bergerak, dia bergerak. Lagi pula bergerak tu yang kuat. Maka tidak sah. Sebab jadi pada maknanya, apabila kita semayang, kita tunduk, dia jadi ke depan. Apabila kita, jadi sengit begitu. Jadi sengit begini. Fardunya kalau kita semayang, kita buat begini. Buat begini, sah ke tidak? Banyak ke sikit? Kalau sikit, tak mengapa. Kalau banyak, kita jadi begini. Buat begini, sah ke tidak? Tidak sah. Kalau kita semayang di atas katil tu kaki dia tak sama, maka kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Gerak tu yang banyak. Sebab kalau kita katanya, maka menyebabkan badan kita jadi begini. Jadi begini. Jadi begini. Dengan sebab kaki katil tu tak sama tinggi, jadi begini kita. Jadi begini kita. Sebab kalau kita tunduk, dia pergi ke depan. Kalau kita bangun, dia jadi begitu. Jadi pada makna kita tak tetap. Maka bergerak katil tu dengan sebab kita. Tak macam perahu kecil yang di dalam ombak. Sebab bergerak dia naik turun tu bukan kita. Itu ombak. Tu dia kira gitu. Kalau perahu yang kecil, lepas tu kita menghadap kiblat, bolehlah. Lepas tu kita berdiri, kita rokok, kita sujud, boleh. Kita menghadap kiblat. Tetapi jadi begitu perahu. Di atas laut, di atas ombak. Maka naik turun. Maka itu bukan kita, itu bergerak tu, menggerakkan perahu tu bukan kita. Sebab itu sebab ombak. Adapun kalau kita sembahyang di atas katil, katil yang tak sama kaki tu, maknanya kalau bergerak tu, maknanya kita lah. Maka kalau banyak, maka tidak sah lah. Sebab kita tak boleh nak buat begitu sembahyang kalau walaupun tak ubah pada kiblat. Kalau jadi begitu. Melebih, jadi maknanya kita bergerak lebih pada masuk dan jadi katanya perbuatan yang banyak, maka tidak sah. Begitu. Tetapi kalau macam perahu besar, artinya bas, artinya kereta api, artinya flight, kapal terbang, apa tu kalau dia berjalan. Kalau dia berjalan pun tak basuh pada kita. Kalau katanya bergonjang, seperti kapal tu apabila awan tu tebal, dia bergonjang kan. Maka jadi sengit-sengit kita tu kita dapat betul balik, itu bukan kita. Bukan kita.
Seperti katanya semayang di atas perahu yang naik turun tu bukan kita menggerakkan, bukan ombak. Kalau kapal terbang tu awan itulah yang menggerakkan kapal, tak tetap. Bukan kita. Kalau bukan kita tak mengapalah. Maka masalah semayang di atas flight itu biasanya tak bolehlah kita nak berdiri sebab tak bagi kita semayang kat ruang. Kat lorong tu tak dibagikan kita semayang. Lagi pulanya jarang nak betul dengan kiblat lorong dia. Masalah tinggi ataunya rendah itu tak mengapa sebab dah dulu dah cakap katanya Kaabah ni macam sebatang. Tinggi turun sampai ke 7 lapisan bumi dan tinggi naik sampai ke langit. Gitu. Itu tak mengapa, tinggi rendah tu tidak mengapa. Masalah menghadap kiblat ke tidak. Lagi pulanya sembahyang di atas kapal tu tak boleh nak berdiri. Lagi pulanya kalau tak betulan dengan kiblat maka tak boleh kita nak menghadap kiblat. Lagi pulanya kalau betulan dengan kiblat nak sembahyang kat lorong tu tak dibagi. Maka tak boleh juga. Tak boleh kita nak solat juga. Tengok dulu. Dia katanya malaikat ada ia takut daripada turun daripada kenderaan. Malaikat maknanya sah. Malaikat ia takut daripada turun daripada kenderaan. Takut apa? Ketinggalan daripada taulan ya. Daripada taulannya. Taulannya, titik tu nak sebelah atas. Titik tu nak letak sebelah atas. Daripada taulannya. Maka memang kalau kita semayang di atas flight, dia nak berhenti ke tidak, nak bagi kita solat. Sampai masa solat, kalau dekat-dekat tu tak masalah. Misal kita nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Eropah, nak pergi ke Latin sana, memanglah. Kalau waktu siang, mesti masuk waktu solat. Maka dia tak berhenti bagi kita nak solat kan. Maka inilah. Malaikat ia takut. Maka di sini kalau biasanya kalau semayang di atas, kita nak semayang di atas kenderaan, kalau kita berhenti, akan ketinggalan daripada taulan. Maka jadi apabila ketinggalan daripada kawan kita, dalam perjalanan tu, kalau zaman dulu tu susah. Sebab susah berjalan seorang diri. Walaupun dengan kenderaan pun kita kata susah. Lebih laginya kita tak tahu jalan. Lagi pulanya kalau tahu jalan tapi sunyi. Rasa sunyi di dalam hati berjalan seorang-seorang. Takut pun takut. Keselamatan pun kurang. Maka di situ satu masalah katanya kalau kita turun nak sembahyang, nak jadi sepenuh, kita kena berhentikan binatang, kita turun sembahyang di atas tanah. Sembahyang dekat bawah, tetapi akan ketinggalan kita daripada taulan. Menyebabkan kita tak nak selamat, artinya tak tahu jalan dan sebagainya. Satu, atau atas dirinya, kalau kita turun, diri kita tak selamat. Boleh jadi kena bunuh dan sebagainya. Atau artinya takut tak selamat di harta daripada penyamun dan pencuri masalah. Atau lain daripada itu. Harus ia sembahyang atas kenderaan. Padahal berjalan pada tempat yang dikosat. Maka padahal berjalan pada tempat yang dikosat. Jadi maknanya memanglah kalau kita berjalan tu nak pergi ke mana, tuju ke situlah. Jangan nak pergi ke sana menghadap ke jihad lain, itu tak boleh. Maka kalau kita semayang di atas flight tu masuk dalam istisna di sini.
Uh, tengok dia katanya harus ia sembahyang atasnya atas kenderaan padahal berjalan pada tempat yang dikosat. Kenderaan tu dia berjalan tuju kepada tempat nak kosat. Memang kalau flight tu kalau kita nak turun ke mana, flight tak pusing kat lain. Kan? Kalau nak tuju kat Jeddah, Jeddah lah jalan dia tu. Kalau nak tuju kat Kuwait, Kuwait lah. Kalau nak tuju kat mana pun kat situ lah dia tak pusing kat lain. Nah. Dan sah sembahyang tu dengan isyarat jua pada rokok dan pada sujud. Dan wajib diulangi akan sembahyang kerana uzur itu nadir. Sembahyang tu kena ulangi. Lagi pulanya kalau dah atas flight tu nak kena i'adah lah. Nak kena i'adah. Sebab kita lagi pulanya tak boleh nak menghadap kiblat lagi. Kalau tak betulan dengan kiblat, tak betulan dengan kiblat lagi, jarang sangatlah nak boleh pusing menghadap kiblat. Lagi pulanya tak boleh kita rokok dengan secara sempurna, tak boleh kita sujud dengan secara sepenuh, bahkan kita isyarat. Bahkan kita isyarat saja. Maka sembahyang itu wajib diulangi. Wajib itu diulangi. Sebab masalahnya kalau taflid tu kalau katanya masalah wuduk tak ada masalah, kita boleh buat ambil kat tandas dia, artinya kita jagakan supaya tak batalkan wuduk. Itu kalaulah perjalanan, biasanya kalau perjalanan jauh tu dia kalau berjalan waktu malam tu lagi senang. Lagi senang, tapi takut subuh tu pula. Maka begitulah. Maka semayang untuk nak meraihkan waktu. Kalau nak mengikut dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mengikut mazhab lain tu ada lagi. Tak menghadap kiblat pun sah, tak itu apa dia? Semayang tu sah, lagi pulanya tak diiadahkan. Jadi maknanya kalau kita sampai masanya kalau kita katanya boleh qasar jamuk, kita qasar jamuk. Takhir takdim tu seperti perjalanan siang tu. Boleh kita apa dia? Boleh kita sembahyang nanti itu biasanya kalau kita katanya kalau petang, maknanya asal zuhur dan asar kita dah solat. Apa tu kalau tengok sampai itu belum maksud subuh, kita nanti jamak maghrib dalam isyak dan solat isyak di akhir-akhir waktu. Itu tak payah kita ulang lah. Kalau flight tu. Lagi pulanya kalau kita katanya kalau flight tu berjalan lepas isyak kita takdimkan isyak dalam maghrib. Begitu. Kalau takhir, malaikat kalau tak boleh nak buatnya mesti kena yang ada juga. Berjalanan tu jauh, mulai berjalan tu belum masuk maghrib. Sampai sana dah subuh di sana. Maka maghrib isyak nak takhir takdim pun tak boleh. Itu kena buat dengan secara begitu duduk atas kerusi semayang, tak menghadap kiblat, tidak rokok dengan secara sepenuh, tapi nanti kita yang adahkan. Kalau mati dalam keadaan begitu, lepas pada tututan. Begitu ya. Begitu dah. Tapi kalau mengikut setengah mazhab tu, dia katanya tak wajib iadah. Maknanya sembahyang di atas flight tu dengan keadaan boleh kita buat tu lah. Sembahyang tak menghadap kiblat, kebiasaannya begitu. Lagi pulanya, apa dia? Tak boleh rokok dan sujud dengan secara sempurna, tak boleh kita berdiri. Maka itu, dia katanya tak wajibnya dah. Dalam mazhab kita kena wajibnya dah. Masalah kiblat tu rasanya tak jadi masalah sangat. Boleh kita nak pusing. Sebab kalau flight tu yang besar-besar seperti flight yang ke Arab tu, dia ada tunjuk kiblat. Bolehlah kita nak pusing. Itu pun bukan semua boleh buat.
Maka kalau begitu kita solat untuk meraihkan waktu saja, nanti iadahkan. Begitulah. Ha, Biar. Bersalahan binatang itu dengan perahu yang berlayar sah ia sembahyang atasnya sama ada orang sembahyang fardu atau sunat atau orang yang bermukim sekalipun kerana ia serupa dengan rumah, kerana kekal di tempat kediaman. Jadi dia tak bergoncang. Kalau kita sembahyang di atas, nanti kita tengok lain. Bersalahan binatang itu dengan perahu yang berlayar. Ini hukumnya seperti kita semayang di rumah, seperti kata tadi. Walaupun dia tu berjalan sekalipun, hanyut sekalipun, tetapi tetap gerak dia tak bangsa kepada kita, macam kita semayang kat rumah. Kita akhir di situ dulu. Kami katanya, dan bersalahan binatang itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله